baring balik. Dalam masa sama dia tunggu-tunggu anak dia ni, tiba-tiba daripada anak mata dia terperasan sekali lagi seakan-akan ada benda yang mengintai. Tapi kali ni bukan di sebalik tirai. Dia berada di atas tirai. Dia tengok je ke arah belakang. Bila lampu suluh dia suluh je dekat patung ni, patung yang tadi pandang ke arah dalam terowong dah berubah. Kepalanya pandang ke arah Encik Wafi ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi di dalam channel Sembang Kopi. Channel yang akan mengetengahkan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ini. Yang mana korang semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasa, saya akan kongsikan dengan anda semua 4 kisah seram yang dikirimkan kepada saya dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Suka saya ingatkan, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee. Jom, aku story. Kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama ini. Disebabkan orang lain yang membuat masalah, dia pula yang diganggu. Kisah ini diceritakan oleh seorang pengirim kita yang bernama Encik Mirza. Yang mana Mirza ni, dia nak berkongsi satu pengalaman seram dia. Dia diganggu sewaktu dia baru saja pulang daripada satu kawasan hutan ataupun bukit di negeri Perak. Kerja dia ni bahagian macam orang kata bancian tanah tau. Saya pernah kongsi satu kisah tentang Cik Mirza ni. Dia pernah kongsikan sebelum ni, yang mana dia diganggu di sebuah hotel dekat Janda Baik Pahang. Yang mana belum tengok lagi, saya akan letak video tu di sini, di hujung video ni nanti. Okey, Cik Mirza ni cakap dia pergi ke sana dengan beberapa orang kawan dia lah untuk buat bancian tanah. Dan ada juga sekumpulan rakan dia yang bekerja di bahagian galian, hasil dan galian. Okay? Dan adalah pekerja-pekerja yang setempat lah di negeri Perak tu yang akan jadi macam dia punya guide lah untuk naik ke kawasan-kawasan yang dia nak pergi. Waktu dia buat kerja ni, dalam masa mungkin dalam 4 hari macam itu, tak ada apa-apa gangguan pun waktu dia tengah buat kerja ni. Cuma waktu dia dalam perjalanan pulang ke rumah dia yang terletak di Kuala Lumpur, dia diganggu. Yang mana dia ni balik berdua tau, bersama dengan seorang lagi kawan dia. Kawan dia ni pula kerja lain bidang, yang mana kawan dia bahagian hasil dan galian. Okey, dia nak balik ke dia punya pejabat lah dekat Kuala Lumpur. Jadi dalam perjalanan dia bergerak ni daripada Perak ni, dia cakap daripada awal lagi dia tak tahu kenapa kereta dia terasa seakan-akan berat waktu dia nak bawa. Sedangkan kereta dia kereta pacuan 4 roda. Contoh macam Hilux macam tu kan. Jadi Hilux apa semua ni, dia kalau nak naik bukit pun dia masih lagi ada power tau untuk naik. Ini kan pula dekat orang kata on road kan, jalan raya. Tapi dia kata dia tak tahu kenapa, memang malam tu terasa kereta dia agak berat. Dia pun teruskan perjalanan, bawa. Tiba-tiba dia pula terasa seakan-akan mata dia mengantuk.
Jadi dalam keadaan dia mengantuk, bukan mengantuk yang biasa, dia memang ngantuk yang kalau dia kata dia teruskan perjalanan, mungkin dia boleh micro sleep. So waktu di tengah bawa kereta, dia pun cakap dengan kawan dia, kalau aku nak berhenti sekejap boleh ke? Kawan dia pun tanyalah dia balik kan, kenapa? Sebab tak tahulah, mata aku macam mengantuk sangat lah, dia kata. Kalau aku terus bawa ni, aku rasa memang aku boleh tertidur lah, dia cakap macam tu. So kawan dia kata, boleh juga, kita berhentilah kat mana-mana dulu, aku pun sakit perut ni, dia cakap macam tu. So cantik lah kan, memanglah dia boleh berhenti sebab kawan dia pun nak pergi ke tandas. So dia nak berhentilah dekat R&R yang paling hampir lah dengan dia. Tiba-tiba dekat bahagian depan ni ada satu R&R yang dia gelar dekat dalam email ni sebagai R&R Gua Tempurung di Perak. Jadi dia kata okeylah, kita berhenti R&R dululah. Okey, dia pun masuklah ke Suso untuk keluar ke R&R ni. Bila sampai je, dia cakap malam tu kereta macam tak banyak tau. Sebab yelah, bukannya cuti umum kan, hari bekerja. So okeylah, dia kata dia pun berhenti, parking, dan kemudian dia cakap dengan kawan dia, okey, pergi tandas dulu, dia nak pergi beli air. Air kopi ke apalah, dia cakap. Dia pun naiklah, dia kena menaiki tangga. Naik tangga, dan kemudian dia nampak ada satu vending machine ataupun mesin jual air tu kan. Dia pun ambil keputusan untuk belilah air Nescafe dekat dalam mesin tu. Kawan dia dah terus pergi ke tandas. Jadi bila dia sampai, dia turun je daripada kereta, dia kata sampai je dekat vending machine tu, dia kata mata dia okey je. Macam tak adalah rasa mengantuk ke tak ada tau. Padahal dalam kereta tadi dia dah rasa kepala dia dah berat, mata dia pun dah berat, dia cakap. So okeylah, dia pun buka air dia, dia minum. Dia minum, dia pun yelah smoking sikit kan. Lepas tu dia kata okeylah, nak masuk kereta balik lah, tunggu kawan dia datang ke kereta. Dia pun turun tangga, dia cakap masa dia nak turun, nak pergi ke kereta dia memang rasa macam satu perasaan yang tak sedap. Dia rasa badan dia macam nak demam waktu tu. Tapi dia just berfikir yang mungkin lah dia penat kan. Dia bekerja 4 hari. So dia kata okey tak apalah, balik ni ada off 1 hari, dia akan rehat lah. Sampai saja ke kereta, dia pun buka alarm dia, tekan alarm, dia buka pintu kereta, nak masuklah dalam kereta. Tiba-tiba, Allahu Akbar, dia terkeluar daripada kereta dia sebab dia nampak di dalam kereta dia di bahagian belakang, di bahagian tempat duduk belakang, ada satu susuk tubuh seakan-akan seorang perempuan. Dia tak nampak muka dia cakap, cuma nampak seakan-akan satu bayangan perempuan berambut panjang duduk bersandar betul-betul di kerusi belah belakang kereta dia. Jadi waktu dia nampak tu memang dia terkejut lah kan. Jadi dia terkeluar daripada kereta dia istighfar, dan kemudian dia lah takbir lah, Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim. Dia terkejut menyebabkan bila dia terkeluar daripada kereta, menarik perhatian ada 2 orang budak India tau. Budak India ni parking dekat dengan kereta dia. Jadi mungkin budak India ni tengah duduk dekat depan kereta ke macam tu. Bila dia nampak je Encik Mirza ni terkeluar daripada kereta, dia orang macam kenapa kan? Encik Mirza ni kenapa? Dia pun datang, tegurlah Encik Mirza ni. Abang, kenapa bang? Dia cakap macam tu. Tolong tengok dalam kereta saya ada orang dia cakap macam tu. So budak India ni, 2 orang ni, dia terus seorang pergi kat pintu sebelah sini, seorang dekat Encik Mirza lah. Dia pergi, dia pun tengok dalam kereta kan. Bang, mana ada orang bang? Dia cakap macam tu. Saya nampak ada orang tadi, macam ada perempuan dekat dalam kereta saya. Bila budak India ni dengar, budak India ni pun jadi macam, yelah macam rasa macam, kenapa ada perempuan? Mana ada perempuan? Dia tengok dalam kereta tak ada orang. Sampailah kawan dia datang, kawan dia tengok agaknya ramai kan, dekat ada 3 orang dekat kereta ni. So kawan dia tanyalah, asal ni? Ada apa? Tak ada, tadi aku nampak macam ada orang dalam kereta. Dia cakap macam tu. Kawan dia kata, ada orang? Siapa? Kawan dia pun tengok. Tapi kawan dia tak nampak pun ada orang ke apa tak ada. So Encik Mizan kata, okeylah tak apalah, mungkin dia penat kot. So dia decide untuk tak drive lah malam tu. So dia kata dengan kawan dia, boleh tak kau yang bawa kereta sampai KL? Boleh. Tak apa, biar aku bawa. Lepas tu dia pun salam lah 2 orang budak India dia kan. Dia just ucap terima kasih. Lepas tu budak India ni teruslah pergi dekat kereta dia. Jadi bila kawan dia masuk je dekat bahagian driver ni, dia pun dah start lah untuk mulakan perjalanan. Dia kena mengundur dulu, keluar daripada parking, dan kemudian baru boleh teruskan perjalanan.
Waktu dia mengundur ni, dia cakap Encik Mirza ni bagi tahu kawan dia tak perasan tau, hanya dia yang perasan. Waktu dia keluar daripada parking, dia nak mulakan perjalanan, dua orang budak India ni tadi tengok ke arah kereta dia. Tapi mata dia orang bukan tengok Encik Mirza ni, tengok di bahagian tempat duduk belakang. Dan kemudian dia orang teruskan perjalanan lah. So dalam hati Encik Mirza ni, apa yang budak India ni tengok? Dia cakap macam tu. So tak apalah, sebab dah ada kawan dia, so dia tak risaulah kan. Jadi bila mulakan perjalanan, dia kata dia pun dah beli air apa semua kan. Dia pun rehat, dia cuba nak tidur tak boleh, tapi mata dia mengantuk. Dia pun heran. Sedangkan kalau mata mengantuk, dia boleh tidur sepatutnya, tapi dia tak boleh nak tidur. Dia pejam-pejam tak boleh tidur. So dia berbual dengan kawan dia, berbual sampailah dekat area Selangor, masuk kawasan Selangor, nak balik ke KL lah. Bila sampai je dekat KL, dia hantar kawan dia dulu. Pergi ke rumah sahabat dia seorang lagi lah. Maknanya mungkin kawan dia punya kawan ke kan. Dia nak tidur rumah kawan dia. So okey lah, tak apa. Dia pun hantar dekat rumah kawan dia tu, dan kemudian dia pula bawa kereta untuk balik ke rumah. Dalam perjalanan ni, dia cakap bila sampai je kat kawasan rumah dia rumah taman. Tapi rumah taman ni ada guard. Ada guard yang jaga dekat pintu depan. So bila dia sampai, badan dia memang terasa penat. Sampai saja kat kawasan guard ni, dia pun macam, yelah, dia memang resident kan, orang yang tinggal dekat situ. So bila guard ni nampak, guard ni teruslah buka pintu. Dia pun teruslah melintasi orang kata guard ni tadi. Tapi sekali lagi dia perasan, yang guard ni seolah-olah tengok di dalam kereta dia. Dia macam tengok dekat dalam kereta kan. So Encik Mirza ni just jalan je lah. Jalan sampailah ke depan rumah dia. Waktu ni dia diganggu sekali lagi. Korang bayang kereta Hilux dia ni ataupun kereta pacuan 4 roda dia parking dekat depan pagar. Sebab dalam pagar dia ada satu kereta milik dia lah. Yang tu milik company tau. Jadi dia kata dia pun nak turun daripada kereta ni, dia kemas-kemas lah barang dia, dia ambil posh bag dia apa semua kan. Waktu dia nak turun, dia terberhenti. Pergerakan dia terberhenti sebab dia dengar daripada tempat duduk belakang seolah-olah macam ada suara seorang wanita yang sedang humming. Suara wanita yang sedang humming. Contoh macam dia nak turun kereta dia terdengar macam ada bunyi bunyi lagu itu saja dah membuatkan Encik Mirza ni terasa seram lah. Satu perasaan seram bagi dia. Dia pun turun daripada kereta. Dia terus tengok ke dalam kereta dia. Dia tak toleh ke belakang dulu. Dia cakap dia turun daripada kereta, dia terus tengok ke tempat duduk belakang, tapi memang tak ada sesiapa lah. So dia kata tak apalah, nak buat macam mana kan. Dia pun tutup pintu, dia cuci kaki dia, dia masuk ke dalam rumah, dan kemudian dia tidur. Malam tu dia kata dia agak takut berada di rumah sebab dia ni belum kahwin lagi. Dia dekat rumah tu dia tinggal seorang lah. Jadi lah, dia kata dia basuh kaki, dia mandi, dan kemudian dia solat dulu, dan terus dia baring untuk tidur. Waktu dia nak tidur ni, dia terdengar jiran sebelah rumah dia. Jiran sebelah rumah dia baru balik lah daripada luar. Tak pastilah daripada mana kan. Cuma bila jiran dia masuk je kereta dekat bahagian park ni, ataupun tempat parking kereta di dalam pagar ni, dia dengar lah bunyi pagar ditutup, dimangga dan sebagainya. Tiba-tiba tengah jiran dia keluar daripada kereta berada di luar kereta, anak dia, jiran dia ada seorang anak kecil. Diorang ni pasangan baru berkahwin lah. Jadi dia ada seorang anak kecil, baby. Anak dia tiba-tiba menangis, meraung. Dia dengar suara seakan-akan bayi menangis di luar rumah dia. Jadi dia pun buka lah langsir, dia tengok keluar. Bila dia tengok, rupanya anak jiran dia yang sedang menangis. Tiba-tiba tau, anak dia tengah diam, tiba-tiba anak dia menangis. So jiran dia pun masuk dalam rumah, dan kemudian dia orang buatlah apa dekat rumah kan. Tapi suara tangisan itu lama. Sampaikan Encik Mirza cakap, dia tengok jam di dinding dia waktu tu, dah pukul 2 lebih pagi. Sedangkan dia sampai rumah waktu tu dalam pukul 10 lebih macam tu. Sampai pukul 2 lebih pagi, anak jiran sebelah dia ni still lagi menangis. Sampaikan dia terdengar jiran dia ni, yang lelaki tu lah, suami dia ni, macam azan dalam rumah. Barulah
bayi itu berhenti menangis. Cuba korang bayangkan. Dan kemudian dia pun tidur sampailah keesokan harinya. Kan saya cakap tadi kan, dia ada satu hari off kan. Jadi dia pun dia pun rehatlah dekat rumah. Waktu dia tengah rehat ni, dia pun terfikir-fikirlah kejadian yang berlaku malam sebelumnya kan. Sebab dia kata, adakah kejadian yang di janda baik tu masih lagi berulang? Maknanya ada benda ikut ke apa, dia pun tak pasti kan. Tiba-tiba dia dapat satu panggilan daripada sahabat dia yang dihantar balik tu. So kawan dia kata, weh, aku nak tanya kau lah, aku punya beg ada tertinggal dalam kereta kau tak? Dia cakap macam tu. So dia pun cakap lah, tak perasan pula, aku tak check pula semalam. Aku tinggalkan dekat tempat duduk belakang, kau boleh check tak? Dia cakap macam tu. So Encik Mirza pun buka kereta dia, check lah. Memang ada satu beg macam beg sandang kot. Beg sandang tu memang beg kerja lah kawan dia bawa. Beg tu ada di tempat duduk belakang. Dia pun keluarkan beg tu dan kemudian dia bawa masuk dalam rumah. Sampai dalam rumah, dia tunggulah kawan dia, kata kawan dia nak datang ambil. Bila kawan dia sampai apa semua, dia pun hidanglah minum kan. Minum dulu sebelum kawan dia bertolak balik. Dia lepak-lepak, tiba-tiba kawan dia keluarkan sesuatu daripada beg tau. Menyebabkan Cik Mirza ni pelik lah. Apa benda tu yang dalam kain tu? Dia letak macam dalam satu kain berwarna putih. Cik Mirza tanyalah dia, apa benda dalam kain putih tu? So kawan dia cakap, tak ni batu, dia kata. Dia tunjuklah ada batu kecil-kecil tau, yang berwarna seakan-akan warna ungu, nak ke warna purple kan. So Encik Mirza ni tanya, batu ni kau dapat daripada mana? Daripada Perak lah, daripada tempat kita buat kerja tu. Kau bawa balik batu ni? Batu ni kalau buat batu cincin, cantik weh, dia cakap macam tu. Batu ni Encik Mirza marah lah kan, dia kata. Suka-suka hati je kan, bawa balik batu entah daripada mana, tiba-tiba bawa balik entah ada apa dekat batu tu ke apa kan. Tapi kawan dia kata, kawan dia memang peminat cincin yang ada batu-batu tu kan, yang warna-warna hijau lah, batu serai, batu serai lah apa tu. Jadi dia kata batu ni, tak tahu kenapa, waktu dia gali tu kan, dia terjumpa batu-batu ni, dia kata dia rasa macam ada satu aura pada batu ni. Dan dia kata dia nak buat cincin lah. Tapi Encik Mirza ni tak ceritalah dekat kawan dia ni yang mana ada gangguan dalam kereta dan sebagainya. Dan kawan dia ni pun bawa lah balik batu tu. Selang beberapa waktu, dia kata dia bawa kereta apa semua, memang dah tak ada apa-apa gangguan dah. Jadi Encik Mirza ni rasalah, adakah batu itu orang kata berpenunggu ke kan? Ada yang punya ke batu tu kan? Kawan dia bawa balik. Tapi kawan dia tak kena ganggu pula. Dia yang diganggu. Cuba korang bayangkan. Disebabkan orang lain, dia yang terkena gangguan. Sampaikan gangguan itu berlarutan sampai ke rumah dia. Dan dia pelik, dua orang budak India tu dengan guard dia yang jaga depan orang kata gate nak masuk taman rumah dia ni, dua-dua ni tengok dalam kereta dia. Apa yang diorang nampak? Adakah dia nampak memang ada satu kelibat dalam kereta macam perempuan yang Encik Mirza nampak ke? Dia pun tak pasti. Dan ini adalah gangguan yang kedua lah, yang pada dia paling teruk lah. Yang pertama yang gangguan dekat hotel tu, nanti korang boleh tengoklah video tu nanti. So pada pendapat korang macam mana? Kisah Encik Mirza ini seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua. Kisah ini diceritakan ataupun dialami oleh seorang pengiring kita yang bernama Yati. Yati ni dia tinggal di Damansara tau, di sebuah kondominium 15 tingkat. Umur dia sekarang adalah 23 tahun. Okey. Dan waktu kejadian seram ini berlaku, dia baru saja berusia 10 tahun. Kisah dia berbunyi begini. Pada waktu tu, dia ni sedang pergi mengaji tau. Dia tinggal di tingkat 13.
Okey. Dan dia mengaji pula di tingkat bawah je. Satu kondominium yang sama, tingkat 5. Jadi dia kata memang dah jadi rutin dia. Setiap lepas maghrib, dia akan turun lift, pergi ke rumah guru ngaji dia ni. Dia pun mengaji apa semua, dan lepas dia mengaji, biasanya dia akan tekan lift, dia naik atas macam biasalah. Cuma pada malam yang diceritakan ni, dia cakap dia pun pergi mengaji macam biasa. Bila habis dia waktu mengaji, dia pun keluar daripada rumah dia dan kemudian dia terus pergi ke arah lift untuk naik ke tingkat 13, rumah dia lah. Dia pun tekan lift. Dekat kondo ni ada 4 lift yang berdepan. Contohnya 2 sebelah sini, 2 sini, 2 sini. Berdepan macam tu. Jadi dia pun tekanlah lift. Sambil tu dia peganglah dia punya beg yang dalam dia ada Quran ataupun mukadam ni kan. Dia tunggulah mana lift yang sampai dulu, dia akan naiklah untuk naik ke atas. Tapi dia heran, dia tunggu agak lama tapi tak ada satu lift pun yang sampai ke tingkat 5 ni. Jadi dia kata, lamanya, selalunya dah orang kata macam sekejap je kan. Sebab ada 4 lift. Jadi dia pun tekan lagi. Butang ataupun button lift ni menyala. Lepas tu nanti dia padam. Menyala, lepas tu dia padam. So dalam fikiran Yati ni, dia kata mungkin lift rosak kot, dia kata. Sebab dekat bahagian panel dekat atas lift ni tak ada nombor. Biasa kan ada nombor tingkat berapa kan. Jadi dia boleh orang kata agak lah, okey dah sampai tingkat 4 kan, nak naik atas. Lepas ni sampai tingkat 5. Tapi tak ada. Dekat panel tu kosong, tak ada LED lah, tak ada lampu. So dia kata, lift rosak kot. Tak apalah. Dia pun ambil keputusan untuk menaiki tangga. Tapi jauh jugalah daripada tingkat 5 nak naik ke tingkat 13. Mengah kan nak naik. So dia kata tak apalah, dia tak ada cara lain. So dia terus ke pintu kecemasan. Dia naiklah tangga. Dia pun mulalah menaiki tangga ni, satu anak tangga demi satu anak tangga. Sampailah dia kata dekat dinding, dia nampak waktu tu tingkat 9. Tingkat 9 Bila sampai ke tingkat 9, waktu dia nak naik ni, dia kata dia terdengar ada suara macam perempuan yang menangis, teresak-esak di kawasan tangga. Tangga pula, dia bagi tahu, cuba bayangkan, ada suara tangisan ataupun suara orang di tangga, suara tu akan bergema, betul tak? Sebab kawasan tangga ni adalah kawasan yang tertutup. Jadi dia kata, daripada tingkat berapa tu kan suara tu? So dia pun naik pelan-pelan. Dia lah budak 10 tahun. Dia pun pegang dia punya beg tu naik ke atas. Sampailah ke tingkat 10. Dia terkejut apabila dekat anak tangga untuk dia naik ke tingkat atas lagi ni, ada satu perempuan yang sedang duduk bersandar di dinding. Perempuan ini seakan-akan macam menunduk. Rambutnya tutup bahagian muka. Dia tak nampak muka, tak nampak apalah. Cuma kelibat ataupun rupa itu memberikan ketakutan lah kepada dia. Sebab dia baru berusia 10 tahun. So Yati ni dia cakap, nak tak nak dia kena lintas juga kan. Dia kena lalu tepi susuk tubuh ini. Dia pun jalan perlahan-lahan. Dia buat tak tahu je. Dia jalan, dia naik. Laju. Kali ni dia macam nak berlari lah naik atas. Dia lari, naik ke atas. Bila dia sampai ke tangga yang atas, maknanya dia duduk kat sini kan, atas dia ni, dia nampak ada susuk tubuh yang sama sedang duduk di tingkat atas. Cuba korang bayangkan. Lepas tu dia lintas lagi sekali. Yati kata kali ni dia lari lagi laju tau. Lari lagi laju sampai ke bahagian atas. Dia nampak satu lagi kelibat perempuan yang sedang duduk tu. Maknanya dah 3 kali dia nampak. So dia kata, takkanlah benda tu macam cepat sangat naik kan? Sebab dia yang berlari naik atas. So dia pun mulalah nak turun ke bawah. Tapi bila dia nak turun, dia kata kelibat tu ada dekat tangga bahagian bawah ni. Maknanya macam ada 2 kelibat itu. Satu berada di tingkat bawah, satu berada di tingkat atas. Menyebabkan Yati ni naik semula, tapi dia tak berani dah nak lintas dekat sebelah, orang kata susuk tubuh ni tadi. Dia tersandar dekat dinding di antara tangga naik sini dan tangga naik sebelah sini. Dia tersandar. Dan kemudian dia tengok je kelibat tu. Dia kata kali ni dia nak lalu sebelah benda tu, dia dah tak ada keberanian lagi dah. Dia dah rasa takut sangat-sangat waktu tu.
Waktu dia tengah peluk ni kan, tiba-tiba suara tangisan itu berhenti. Berhenti dan diganti pula dengan suara ketakutan dia. Dia macam dah mula nak menangis tau. Jadi dia pun tengok je benda tu. Orang bayangkan, bila saja kelibat itu ataupun benda yang menangis itu berhenti, dia naikkan kepala dia dan Yati cakap, Yati nampak muka dia seolah-olah macam, taklah muka yang buruk, tapi mata dia yang menyebabkan Yati ni takut. Sebab mata dia hitam semuanya. Dia tak ada putih, hitam tengah-tengah, tak ada. Hitam saja mata dia kesemuanya. Dan benda tu tengok ke arah dia. Menyebabkan Yati ni kata, dia dah tersandar ni, lala dia terduduk tau. Terduduk, sampai tu dia dah takut. Tangan dia dah menggigil dah. Bila dia menggigil, benda tu berdiri seolah-olah macam nak datang ke arah dia. Tapi benda ni tinggi. Tinggi yang dia kata, macam tak logik lah. Kalau dia fikir sekarang lah, usia dia 23 kan sekarang. Kalau dia fikir sekarang ni, tak mungkin orang setinggi itu. Dia macam ada satu kain yang panjang. Lepas tu atas dia ada kepala. Tangan semua tak ada. Kepala saja. Dan kemudian mukanya, macam saya cakap tadi, matanya hitam. Waktu benda tu dekat dengan dia, dia kata dia pejamkan mata dia. Apa yang diingat waktu tu hanyalah doa makan. Dia pun bacalah, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina. Dia baca berulang-ulang kali sampaikan dia kata dia dah rasa macam satu suasana yang lain. Dia dah rasa macam something yang berbeza kan. Dia pun buka mata dia, dia tengok benda tu dah tak ada lagi. Waktu ni dia berpeluh-peluh lah. Jadi dia kata dia bangun, dia lari terus sampai ke tingkat dia. Dan kemudian dia terus sampai ke rumah. Sampai ke rumah dia cakap, dia bagi tahu parents dia apa yang dia nampak apa semua. Dan keesokan harinya dia demam selama 3 hari. Yelah budak kan. Kalau orang umur macam kita pun nampak mungkin boleh demam. Ini kan pula budak-budak berusia 10 tahun. Dan selepas daripada itu dia kata memang orang kata apa, dia tak adalah kena gangguan lagi. Tapi gangguan satu malam ini mendatangkan satu perasaan takut kepada dia. Sampaikan selepas daripada tu, bila dia balik daripada mengaji, contoh kan, dia balik daripada mengaji, lift rosak. Lift tak boleh turun, tak boleh naik. Dia akan pergi balik ke rumah guru dia ni. Dia minta guru dia ni call ayah dia ataupun mak dia yang berada di atas untuk turun ambil dia. Dia takkan naik seorang-seorang tangga tak. Itu apa yang dia bagi tahulah. Dan kisahnya agak menarik lah kan. Apa mesej yang kita boleh ambil, yang ini pada pendapat peribadi saya lah kan. Dia hanya membacakan doa makan. Mungkin itulah yang dia tahu. Tapi benda tu boleh hilang dan pergi macam tu. Itu menunjukkan keyakinan dia. Walaupun ialah dia budak-budak, dia yakin dengan bacaan doa makan itu menjadi perantara untuk Allah lindung dia daripada gangguan yang sebegitu. Sedangkan kita yang dewasa ni, kadang-kadang kita tahu ayat kursi, kita baca Al-Fatihah misalnya, Qul a'udzu birabbin nas, contoh kan, 3 kul kita baca. Tapi benda tu kadang-kadang boleh ejek kita pula. Korang perasan tak? Benda tu boleh, ini kisah ni ada tau. Saya pernah kongsikan kisah sebelum ni, yang mana benda tu boleh ikut ejek-ejek pula cara kita baca, boleh betulkan pula apa yang kita baca. Maknanya betul ke kita yakin dengan surah yang kita baca tu? Ataupun kita baca ikut dan kita je, sebab kita pada waktu tu rasa takut kan, jadi kita baca je macam tu. Itu korang bayangkan. Sedangkan ialah doa makan kan, maksud dia pun berkatilah rezeki yang kita dapat apa semua kan. Tapi benda tu boleh pergi. Kesimpulannya, sekiranya lah diganggu, tak kisahlah penampakan ke, gangguan-gangguan biasa ke, kita baca tu kalau boleh dengan orang kata apa tu, keyakinan yang penuh lah kan. Kita boleh ambil lah pengajaran daripada kisah adik ni, yang mana dia diganggu sewaktu dia pulang daripada mengaji. Pada pendapat korang macam mana? Kisah ini seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah.
Kita beralih pula ke kisah seram kita yang ketiga, yang mana kisah ini diceritakan oleh seorang pengirim kita yang bernama Kak Azian. Yang mana Kak Azian ni dia bagi tahu di dalam email, dia ingin berkongsi satu pengalaman seram dia sewaktu dia diwardedkan di sebuah hospital yang terletak di Selangor. Nama hospital dia tak nyatakan dalam email lah. Cuma dia kata kisah ni berlaku hanya satu malam saja. Dia dimasukkan ke dalam hospital pun sebab dia terpaksa menjalani satu, orang kata, pembedahan di bahagian tonsil. Tonsil ke? Tapi bahagian tekak lah dia cakap. So okey lah, dia kena buat pembedahan dan kemudian dia terpaksa lah diwardedkan kan untuk beberapa hari. Dia ditemani anak dia seorang, anak perempuan dia yang menjaga dia sewaktu dia berada di hospital. Anak kedua dia lelaki dengan suami dia lah dekat rumah. So bila dia diwardedkan ni, dia kata okey lah, biasalah dekat hospital kan memang tak best lah, betul tak? Dengan suasana pun lain, nak tidur pun susah, dia cakap. Tapi ada satu waktu ni dia bagi tahu yang anak dia waktu ni keluar tau. Mungkin pergi ke tandas ke, beli makanan ke, dia kata dia tak pasti. Tapi waktu tu dah malam lah. Waktu tu kebanyakan pasien dah pun tidur. Okey, dan lampu di bahagian ward ni telah pun ditutup. Ward dia pula kena masuk macam ada satu pintu tau. Bukan ward yang jadi terbuka tak, dia ada pintu. Jadi bila lampu luar saja yang buka, dalam bilik ni memang gelap. Dalam bilik ni pula ada 4 je katil. Korang bayangkan katil dia berdekatan dengan orang kata pintu lah. Dan ada 2 katil yang berdekatan dengan kawasan tingkap dan ada satu pintu bilik air di bahagian hujung. Okey, dia kata waktu ni dia sedang cuba untuk tidur sebab anak dia pun dah keluar kan, pergi beli makanan ke. Dia kata dia cuba pejam mata, dia pusing sebelah sini tak boleh, pusing sebelah sini tak boleh, dia cakap. Nak bercakap pun tekak dia sakit lagi. So dia banyak diam je tau. Jadi dia kata waktu dia tengah nak tidur ni, mata dia tertumpu. Dia terasa macam dia seolah-olah diperhatikan oleh sesuatu. So Kak Azian ni kata kenapa dia rasa macam itu. Dia pun buka lah mata dia. Dia buka mata dia. Depan katil dia ada satu katil kan. Jadi dia tengok orang yang katil depan ni dah macam pakai selimut lah, parat dada, lepas tu tidur macam tu. Jadi mata dia tertumpu pada katil yang bersebelahan. Bersebelahan dengan katil depan dia ni. Yang mana katil depan dia ni dah tutup tau. Dia punya tirai tu separuh. Jadi kawasan katil yang sebelah sini lagilah gelap, betul tak? Sebab dilindungi oleh langsir tu. Dia nampak pesakit yang berada di katil tersebut sedang duduk dan kemudian pandang ke arah Kak Azian ni. Menyebabkan Kak Azian ni timbullah perasaan takut, betul tak? Jadi dia kata, kenapa benda ni tengok aku kan? Kenapa makcik ni tengok aku? Dia kata seakan-akan bentuk macam makcik tapi rambutnya kusut masai. Macam apa orang cakap, mengerbang tau. Memang satu rupa yang menakutkan lah. Jadi Kak Azian ni macam mana dia nak panggil nurse kan? Dia tak boleh nak jerit. Jadi dia tekan ada satu button untuk panggil nurse ni. Jadi dia panggil, dia tekan, dia tunggu nurse datang. Sampailah nurse datang, dia pandang ke arah pintu, dia nampaklah nurse ni masuk kan. Lepas tu dia pandang balik ke katil tu, dia nak tunjuklah dekat nurse ni, makcik tu mengganggu dia sebab makcik tu tengok dia kan. Tapi bila dia pandang ke katil tu, makcik tu sedang baring. Makcik tu sedang baring seakan-akan tidur. So nurse ni tanyalah, kenapa kak? Perlukan apa-apa ke? Dia cakap macam tu. So dia kata, boleh tolong tak? Dia cakap dengan suara dia yang tak berapa ada ni, dia cakap, boleh tolong tak? Dia kata, kenapa? Boleh tak tutupkan tirai ni? Dia cakap, tutup sampai dia boleh katakan separuh jugalah sebab dia tak nak nampak katil yang berada di sana kan. So okey lah, tak apa. Nurse ni pun tolonglah tarik dia punya tirai tu, tutup kan. Lepas tu dia kata, okey, ada apa-apa lagi? Tak ada. Dia kata, kenapa akak tutup sebelah sini? Sepatutnya tutuplah sebelah sini kan. Sebelah kanan dia, sebab kanan dia yang ada lampu. Kanan dia yang menghala ke pintu. Tapi dia kata tak apa. Dia nak tutup bahagian sini, dia tak selesa. Dia cakap macam tu. Okey lah, mungkin nurse ni sangka mungkinlah Kak Azian ni tak selesa untuk pandang ke tingkap.
Okay, nurse ni pun tutup. Lepas tu nurse ni kata, okay, ada apa-apa lagi? Nak ambil air ke? Tak ada, tak ada. Terima kasih ya, dia cakap macam tu. Okay, lepas tu nurse ni pun keluarlah. Pergilah buat kerja dia balik kot. Lepas tu dalam masa yang sama, Kak Azan ni terfikir, mana anak dia ni kan? Lamanya pergi mana budak ni? Macam tu lah. So dia pun baring. Dia cuba lagi untuk tidur. Tapi bayangan, yelah dia baru nampak kan. Bayangan makcik tu sedang tengok dia ni macam dia tak boleh lupa tau. So dia kata, kenapa ni aku asyik terbayang-bayang benda tu je. Dia kata macam tu. Dia pun pejamlah mata. Pejam mata tak boleh nak tidur. Dia buka mata balik. Bila dia buka mata, orang bayangkan dia nampak ada sesuatu yang mengintai daripada orang kata ni tirai ni tadi. Kan tirai dah tutup kan? Dia tengok daripada tirai tu. Uish. Astaghfirullahalazim. Sorry. Cuba korang bayangkan. Dia nampak. Tapi muka tu separuh je lah. Separuh di sebalik tirai. Tapi yang menyebabkan Kak Azan ni takut, matanya itu seakan-akan berwarna merah. Tahu, macam ada satu cahaya merah, macam api tau. Ini apa yang Kak Azan tu nilai inilah. Lepas tu rambut dia mengerbang lah kan. Menyebabkan Kak Azan ni takut. Lepas tu Kak Azan ni pun tutup lah muka dia dengan bantal. Dan kemudian dia istighfar apa semua kan. Dia takut. Dalam masa yang sama dia tunggu bila anak dia nak sampai. Dia cakap macam tu. Dia pun buka lah dia punya bantal tu ataupun dia punya orang kata selimut ni. Buka, dia tengok dekat tirai ni dah tak ada. Tapi dia dah tak senang duduk dah. Dia kata kali ni kalau dia nampak apa-apa dia akan bangun lah. Mungkin dia akan keluar lah kan. So dia pun baring balik. Dalam masa sama dia tunggu anak dia ni. Tiba-tiba daripada anak mata dia terperasan sekali lagi seakan-akan ada benda yang mengintai. Tapi kali ni bukan di sebalik tirai. Dia berada di atas tirai. Korang bayangkan. Muka hanya nampak separuh saja. Nampak separuh saja kan. Dekat di sini, yang bawah ni semua tirai. Kan tirai kan ada dia punya rail. Betul tak? Rail kan. Kepala tu berada di atas rail tu. Apa lagi Kak Azan ni tutup muka dia dengan bantal. Dia toleh ke sebelah kanan. Dia punya takut. Tiba-tiba tangannya dipegang sesuatu. Dia pun menjerit lah. Bila dia menjerit, anak dia terkejut sebab yang pegang dia tu anak dia. So dia kata kan, Mama kenapa Mama? Dia kata kenapa Mama macam ni? Sakit ke? Tak. Kamu pergi mana? Dia cakap. Lamanya. Oh tak, tadi orang pergi tandas. Kan kat situ ada tandas. Kenapa tak pergi kat sana? Anak tandas tu tak bersih lah. Dia kata. Orang pergi tandas tempat lain. So anak dia duduklah balik kan dekat sebelah dia. Tapi kali ni waktu anak dia duduk ni, dia kata anak dia dengan dia dua-dua terpandang di katil depannya. Yang mana katil depan dia ni ada satu susuk tubuh yang sedang baring. Pesakit tadilah. Tapi dia punya selimut dia dah tutup sampai kepala. Seolah-olah macam jenazah kan. Betul tak? Jenazah bila dah tak ada kan tutup. Dia nampak macam tu. Jadi anak dia dah rapat tau dengan dia. Mama kenapa orang tu macam tu? Dia kata macam tu. So Kak Azan kata tekan button tu. Tekan button. Bila tekan button, nurse datang sekali lagi. Dia orang pun cakap, tunjuk katil depan kan. Nurse ni pun terkejut. Kenapa pesakit ni tutup muka macam tu kan? Dia pun pergi, dia kejut. Puan, kak. Tiba-tiba pesakit ni buka dia punya selimut dia. Lepas tu nurse ni tanyalah, kenapa akak tutup muka macam tu? Akak terkejutkan pesakit lain. Dia cakap macam tu. Tak ada apa-apa. Dia cakap macam tu. Okeylah. Lepas tu bila dia dah nampak, agaknya pesakit ni dah nampak Kak Azan ni dengan anak dia dah ada kan. So dia pun buka lah balik selimut dia. Dia pun toleh ke arah pintu tidur, mengiring sebelah kiri. Jadi Kak Azan ni kata dia pun okeylah. Pejamkan mata, cuba sampaikan dia tidur. Lepas tu anak dia pun tertidur jugalah dekat katil kan. Letak kepala macam tu, tertidur. Sampailah keesokan hari. Sampai keesokan harinya, dia berbual dengan orang yang katil depan ni lah. Dia berbual dengan pesakit ni kan. Dah lama ke sakit? Dia kata kan. Lama juga. Ni lah baru nak operate. Dia cakap macam tu kan. Dah teruk Samalah dengan akak pun dia berbual.
Lepas tu dia buka lah topik. Kak Azian ni buka topik tau. Dia cakap, kenapa semalam awak tutup muka macam tu? Terkejut saya. Saya dengan anak saya dua-dua terkejut. Lepas tu kan, korang bayangkan, pesakit ni cakap, waktu dia tengah tidur ni, dia terdengar macam ada suara mendesah. Macam takut tau. Jadi, dia buka mata. Dia tengok Kak Azian ni sedang tutup muka dengan selimut. Jadi dia kata, kenapa pesakit ataupun jiran katil dia ni tutup muka dengan selimut kan? Tiba-tiba dia pandang dekat bahagian, orang kata apa, dekat bahagian tirai ni. Dia cakap dia nampak ada satu kelibat makcik tua yang terapung. Terapung seolah-olah macam terbang tau. Dia terapung tapi dia tengah tengok Kak Azian. Korang bayangkan, itu yang menyebabkan bila dia nampak je, benda tu tak tengok dia. Tapi yelah, menakutkan lah kan, ada makcik pula terapung kan. Dia pun tutup muka dia dengan selimut. Itu yang dia tutup muka dia dengan selimut sampailah anak Kak Azian tu datang tu. Dan keesokan hari, makcik tu memang ada dekat katil sebelah sebelah dia tu, memang ada makcik tu. Tapi makcik tu macam lemah tau. Tak boleh, susah nak berjalan. Nak berjalan pun kena ada orang papa. So macam mana kelibat makcik tu boleh, yelah kalau nak katakan berjalan tu logik lagi lah. Lambat-lambat pun dia jalan boleh sampai dekat tirai. Tapi bila dia terapung, itu yang menjadikan satu situasi yang mustahil lah. Betul lah. Nak jalan pun susah, apa lagi terapung kan. Jadi tak tahulah makcik ni ada bela ke, tak pasti. Kita pun tak boleh nak cakap, nanti jadi fitnah pula kan. Mungkinlah ada sesuatu yang menyerupai jin lah. Jin dengan syaitan menyerupai macam makcik ni. Tapi sebenarnya bukan makcik ni lah kot kan. Tapi macam saya cakap sebelum ni, anggap sajalah kisah-kisah yang dikirimkan ini hanyalah satu hiburan. Tapi pada saya kisah ni menarik lah. Takut kot kan. Dia seorang-seorang, bukanlah seorang, tapi anak dia dah keluar kan. Dia je yang berjaga time tu. Ada benda mengintai daripada tirai. Tu boleh tahan lagi. Dia boleh pula intai daripada atas tirai. Tinggi betul lah. Jadi itulah pengalaman Kak Azian. Pada pendapat korang macam mana? Kisah Kak Azian ni seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Kisah ini diceritakan oleh seorang pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Encik Wafi. Encik Wafi ni dia bagi tahu dia bekerja sebagai pengawal keselamatan ataupun security guard di sebuah muzium perang. Muzium perang ni kalau saya sebut, saya rasa tuan-tuan mesti dah familiar lah, yang mana muzium perang ni terletak di Pening. Banyak kisah-kisah seram yang berlega lah, yang mana pernah berlaku kepada security guard, pernah juga berlaku pada pengunjung sendiri, yang mana datangkan satu perasaan seram walaupun datang pada waktu siang lah. Ini kan pula security guard kan pada waktu malam. Dia kata security guard yang pernah kena pun semuanya gangguan yang boleh kita katakan gangguan ringan lah. Yang mana ada macam bunyi kan, bunyi-bunyi tapi tak ada apa-apa pun. Ada juga macam satu perasaan yang takut datang tiba-tiba. Pernah juga security guard yang terkena macam angin yang melalui dia, sedangkan pokok-pokok di kawasan itu tidak bergoyang. Seolah-olah macam ada benda yang melalui kawasan. Tapi gangguan yang Encik Wafi kena ni, dia kata ini adalah gangguan paling hardcore lah, ataupun paling berat yang dia pernah kena. Pada malam tu, dia cakap dia sedang membuat rondaan. Dia buat rondaan 2 orang waktu tu, tapi seorang pergi ke arah lain lah. Jadi dia kata dia masuk ke satu kawasan ni, macam
kawasan yang kubu tau. Ada kubu, ada terowong macam tu. Dan dekat kawasan ni pula ada macam orang kata macam patung yang pegang senjata kan. Patung ni berpakaian seolah-olah macam askar lah, tentera. Jadi okeylah, dia pun masuklah ke dalam terowong ni. Dalam terowong tu yang ada orang kata patung ni tadi. Jadi bila dia masuk, dia tak tahu kenapa bila dia melangkah je masuk ke dalam terowong tu, dia ada satu perasaan yang sangat orang kata takut tau. Dia tiba-tiba datang satu perasaan yang seram, yang teramat sangat, menyebabkan dia tak mampu untuk melangkah kaki. Dia kata, kenapa aku rasa macam ni? Dia pun istighfar, astagfirullahalazim. Dia niat dalam hati, ini kerja, dia kena buat juga kan. So dia masuk ke dalam, tiba-tiba dia terdengar seolah-olah macam ada bisikan di telinga dia, seolah-olah mengatakan keluar. Macam ada something yang tak bagi dia masuk tau. So Encik Wafi ni kata waktu dia dah terdengar macam ada sayup-sayup dengar suara bisikan tu, dia kata dia dah tak berani untuk masuk lebih dalam. Jadi dia pun nak melangkah keluar daripada terowong ni. Bila dia nak keluar, dia kena melalui satu orang kata patung tentera tadi tu. Jadi patung tentera ni pula pandang ke arah dalam terowong. So Encik Wafi kan dalam terowong kan. So nampak macam seolah-olah macam patung ni pandang ke arah dia. Lagilah dia bertambah takut kan. So dia melangkah, dia tunduk je, dia tak tengok pun ke arah patung ni tadi. Dia melangkah terus keluar. Bila dia dah nampak je pintu gerbang keluar tu dah semakin dekat, dia dah rasa semakin orang kata lega lah. Okey, dah nak keluar dah daripada terowong ni kan. Tiba-tiba dalam kesunyian malam ini terpecah dengan satu bunyi serit. Ada kaki yang serit tau dekat lantai. Bunyi tu sekejap je. Contoh macam tengah jalan ni, macam ada suara kaki melangkah di belakang ataupun kaki yang terseret, menyebabkan Encik Wafi ni toleh ke arah belakang sebab dia nak tengok kan ada apa dekat belakang. Tiba-tiba korang bayangkan, dia tengok je ke arah belakang. Bila lampu suluh dia suluh je dekat patung ni, patung yang tadi pandang ke arah dalam terowong dah berubah. Kepalanya pandang ke arah Encik Wafi ni yang nak keluar daripada terowong. Encik Wafi kata dia pandang tu sekilas je. Dia nampak je kepala tu toleh ke arah dia. Dia terus nak berlari keluar. Dan kemudian dia terjatuh. Sebab apa? Dia terasa macam ada sesuatu yang menolak dia daripada belakang. Menyebabkan dia tersungkur jatuh. Dan kemudian bila dia dah jatuh, dalam terowong ni gelap tau. So dia pun cakap tolong. Dia macam menjerit kan. Kawan dia yang membuat rondaan juga datang dekat dia. Lepas tu dia kata, kenapa? Aku rasa macam ada orang tolak aku daripada dalam terowong ni. Kawan dia angkat Encik Wafi ni, suluh dekat dalam terowong tu. Memang terowong tu gelap lah. So dia terus tarik Encik Wafi tau. Dah, jom, kita gerak. Dia kata begitu. So Encik Wafi pun teruslah gerak, pergi dekat pos dia. Sampai dekat pos dia, dia pun ceritalah apa yang berlaku. Tapi guard-guard dekat situ pun macam percayalah sebab dia orang pun pernah kena. Cuma gangguan yang dia orang kena tak adalah teruk kan. Just macam terdengar bunyi-bunyi macam tu je. Tapi apa yang Encik Wafi ni kena, memang pada dia paling teruk lah. Sebab sampai benda tu macam sentuh dia, macam tolak kan. Ada benda tolak dia. Sedangkan mana ada orang dalam terowong tu. Dan keesokan harinya, Encik Wafi cakap bila Encik Wafi masuk kan, tengok balik dalam tu sebelum pengunjung nak datang ni, dia kata dia check dekat dalam kawasan muzium ni, terutama di dalam terowong ni, memang patung ni sebenarnya pandang ke arah dalam terowong, bukan luar. Tapi kenapa bila dia toleh tu, dia tersulur dekat muka patung ni tadi, patung tu pandang ke arah dia. Itulah pengalaman yang dikongsikan oleh Encik Wafi ni, yang pada saya lah, kisah dia ringkas lah, tapi seram jugalah sebab yelah, macam mana patung punya kepala boleh bergerak kan, mana mungkin, betul tak? Dan mungkin itu adalah salah satu hayalan ke perasaan. Yelah, Encik Wafi pun dalam keadaan takut kan. Tapi itulah pengalaman dia. Pada pendapat korang macam mana? Kisah Encik Wafi ini seram ataupun tidak?
Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat korang macam mana? Dalam banyak-banyak kisah yang saya storykan dekat korang ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Yang mana ada kisah-kisah seram yang sudi berkongsi dengan saya di Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram yang mana tak tahu, saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang berkongsi kisah anda kepada saya, dan yang mana tonton video saya daripada mula sampailah ke hujung ni pun, saya nak ucapkan ribuan terima kasih. Kerana itu salah satu cara anda tunjukkan support anda kepada saya untuk saya terus bersemangat buat video dan menyajikan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Akhir kata daripada saya, kalau anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya storykan dekat anda ni, saya hargai sangat-sangat kalau anda boleh bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda tak akan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.